Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada forum saya pada malam ini di mana saya akan membincangkan tajuk peranan masyarakat dalam memupuk kesedaran tanggungjawab nasional dalam kalangan remaja. Terima kasih kepada yang sudi menonton. So, untuk menjelaskan tajuk ini dengan lebih jelas, saya telah menjemput 4 tetamu. Namun hanya 2 yang mampu hadir pada malam ini kerana lagi 2 orang tetamu mempunyai hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan saya akan menghubungi mereka kemudian. So, tetamu yang hadir pada malam ini hanya 2 orang, iaitu Razik dan Ashraf. Saya akan mulakan dengan pengenalan diri terlebih dahulu. Saya Khairil Hasif bin Muhammad Ibrahim dan kamu boleh panggil saya Kai. Silakan. Terima kasih saudara Kai kerana telah menjemput saya ke podcast kali ini. Nama saya Muhammad Razik bin Muhammad Fazli. Boleh panggil saya Razik. Saya akan serahkan kepada Ashraf. Terima kasih Kai kerana menjemput saya ke podcast kali ini. Nama saya ialah Cikgu Ashraf bin Cikgu Rosdi. Boleh panggil saya Ashraf. Terima kasih kepada 2 orang tetamu saya yang telah memperkenalkan diri mereka. Sekarang saya akan memberi penerangan tentang poin saya yang pertama, iaitu apakah peranan guru-guru dalam pendidikan. Peranan guru-guru yang pertama adalah untuk mewujudkan sebuah institusi pengajian yang mengamalkan konsep sekolah wawasan. Apakah itu konsep sekolah wawasan? Maksud konsep sekolah wawasan ialah mendirikan sesebuah sekolah di satu kawasan yang di mana pelajar-pelajar dalam kawasan tersebut akan belajar di sekolah yang didirikan di kawasan mereka, yang akan menyebabkan percampuran agama dan kaum dalam sekolah tersebut. Apakah tujuan sekolah wawasan ini? Tujuan pembinaan institusi pengajian yang mengamalkan konsep sekolah wawasan adalah untuk mewujudkan perpaduan antara dalam kalangan pelajar tanpa mengira kaum, bangsa dan daripada pelbagai latar belakang, demi mewujudkan sifat toleransi pada generasi akan datang dan juga dapat melahirkan negara yang bersatu padu. Poin saya yang kedua pula ialah para guru boleh menggalakkan kaedah pembelajaran secara kolaboratif dalam kalangan pelajar. Apakah itu kolaboratif? Kolaboratif ni merupakan satu kaedah di mana untuk melakukan sesuatu aktiviti ia memerlukan 2 orang atau lebih untuk mencapai objektif mereka, dan juga aktiviti kaedah kolaboratif ini dapat melahirkan sifat kerjasama dalam kalangan pelajar. Apakah contoh-contoh aktiviti yang menggunakan kaedah kolaboratif ini? Contohnya, guru boleh mengadakan aktiviti perbincangan kelas, aktiviti perkumpulan dan sebagainya. Faedahnya apa dia? Faedahnya ialah jika murid-murid sering melakukan aktiviti secara bersama-sama, mereka dapat menghargai perbezaan antara satu sama lain kerana dalam proses mereka belajar secara berkumpulan, mereka akan saling memahami antara satu sama lain dengan lebih jelas. Poin saya yang ketiga ataupun poin terakhir saya ialah para guru digalakkan untuk mengajarkan program kepimpinan dan keterlibatan pelajar yang melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti kebajikan masyarakat. Contoh aktiviti kebajikan masyarakat yang popular yang semua orang tahu ialah aktiviti gotong royong, kempen kesedaran dan juga projek-projek komuniti. Apakah kesan jika remaja sering melibatkan diri mereka dalam aktiviti kebajikan masyarakat? Kesannya, mereka dapat melahirkan sifat tanggungjawab dalam diri mereka untuk berbakti kepada negara dan masyarakat pada masa akan datang. Kepada rakan saya Kai kerana telah menerangkan peranan guru dalam pendidikan. Sekarang saya akan menerangkan peranan rukun tetangga. Apa itu rukun tetangga? Rukun tetangga adalah sebuah institusi yang terletak di sebuah taman. Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan atau keperluan sebuah masyarakat di sebuah taman. Okey, poin saya yang pertama adalah program pendidikan. Rukun tetangga boleh menganjurkan program-program pendidikan untuk latihan untuk remaja tentang nilai-nilai moral, tanggungjawab warga negara dan kesedaran sosial. Poin kedua saya pula adalah kemasyarakatan. Nilai rukun tetangga boleh melibatkan remaja dalam aktiviti-aktiviti kebersihan, kebajikan masyarakat dan program-program sukarela yang memupuk rasa tanggungjawab terhadap komuniti. Poin saya yang ketiga adalah penglibatan politik. Rukun tetangga boleh mendorong penglibatan remaja dalam proses politik tempatan atau kegiatan-kegiatan awam yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Poin saya yang keempat adalah kerjasama dengan sekolah.
dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah tempatan untuk menyediakan platform bagi remaja untuk mempelajari dan melibatkan diri dalam isu-isu sosial dan kebangsaan. Poin saya yang kelima sekaligus menjadi poin yang terakhir adalah pengiktirafan dan perlembagaan. Contohnya, rukun tetangga boleh memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada remaja yang aktif dalam menyumbang kepada komuniti, mendorong mereka untuk terus mengamalkan sikap tanggungjawab dan kepirwaraan. Terima kasih dan sekarang saya akan menyerahkan kepada Acap. Terima kasih Razik kerana memberikan penerangan peranan rukun tetangga. Sekarang saya akan memberikan penerangan tentang dialog peradaban. Poin pertama saya ialah program pembangunan karakter. Program pembangunan karakter menyokong dan melibatkan remaja dalam program-program pembangunan karakter yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti integriti, keterbukaan dan kesetiaan kepada negara. Poin kedua pula saya ialah pembangunan kemahiran insani. Pembangunan kemahiran insani memberikan peluang kepada remaja untuk membangunkan kemahiran insani seperti kepemimpinan, kerjasama dan toleransi. Ini dapat membentuk individu yang tidak hanya berdaya saing, tapi ianya juga bertanggungjawab terhadap kemajuan negara. Poin saya ketiga pula ialah pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan nilai-nilai kebangsaan akan memberikan masyarakat dapat menyokong sistem pendidikan untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada remaja. Ini juga melibatkan pengenalan kepada sejarah, budaya dan nilai-nilai masyarakat yang akan membentuk identiti kebangsaan negara kita. Poin saya yang keempat pula ialah penglibatan masyarakat dalam projek komuniti. Masyarakat boleh menggalakkan remaja untuk terlibat dalam projek-projek komuniti yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Ini juga akan membantu mereka memahami tanggungjawab sosial dan kepentingan kebersamaan. Untuk mengakhiri penerangan saya tentang dialog peradaban, saya akan memberikan poin kelima iaitu poin terakhir saya, pendedahan kepada realiti sosial dan ekonomi. Masyarakat dapat membantu remaja memahami realiti sosial dan ekonomi negara. Pendedahan pada isu-isu semasa dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dapat meningkatkan kesedaran mereka terhadap tanggungjawab nasional. Terima kasih kepada Razik dan Ashraf kerana telah membentangkan isi mereka. Sekarang saya akan membuat panggilan kepada Hakim dan Afif untuk memberi ruang kepada mereka untuk membentangkan isi mereka. Assalamualaikum, saya Muhammad Hakim Farid dan Muhammad Hafiz Zubaidi Masaudi. Dan kami akan menyambung kawan kami punya podcast iaitu tentang peranan masyarakat dalam membentuk kesedaran tanggungjawab nasional dalam remaja. Okey, so kalau pendapat saya lah, ada banyak cara sebenarnya nak memupuk peranan masyarakat ni bagi orang sedar tanggungjawab nasional dalam kalangan kita. Salah satunya ialah melalui peranan masjid. Masjid ni penting. Sorry kalau macam menjelik, tapi contohlah kan, kalau tu bagi satu peranan. Satu peranan masjid. Salah satu kalau yang senang lah, pemerkasaan remaja. Contohnya seperti masjid, dia orang perlu bagi peluang kepada remaja ni untuk berperanan secara aktif dalam mengurus area-area tentang masjid lah. Contohnya macam bagi orang ni ke jawatan kuasa, Itu macam lebih keagamaan lah. bagi orang kuasa sikit, jadi AJK ke, jadi ni ke apa-apa ke. Betul? Kalau Afiq fikir macam mana tak? Kalau kan Afif, saya fikir macam integrasi budaya masyarakat. Itu kalau macam kan kita hidup bermasyarakat. Lepas tu kita macam nak kena tahu lah, kalau dalam kalangan remaja ni dia mesti laju muda kan. So orang nak kena bergaul lebih sikit lah. Macam kita ajak ada orang di macam program tradisional mengetahui budaya masyarakat. Kita macam kita kan negara berbeza bangsa. So itu kadang kalau macam perayaan Melayu adalah Hari Raya Melayu, adalah juga di Bali, so cuti banyak lah. And then So semua boleh ni lah, semua boleh datang raya betul, macam rumah terbuka. Gitu. Okay, so selain itu apa yang kita rasa macam berkenaan dengan kalangan remaja?
saya betul Dengan itu dari sudut peranan masjid ni, saya rasa pendidikan agama dan moral ni sangat penting untuk terutamanya orang muda lah. Sebab masjid ni dia jadi tempat yang mana remaja ni dapat memperoleh pendidikan agama dan moral yang sangat baik. Sebab kat masjid kan ada macam-macam kelas agama, ada mengaji. Lepas tu masjid pun dia jadi macam tempat orang berkumpul, tempat program. Apa program yang sudah untuk pengaji dulu. Okey, kalau pandangan Hafiz pula apa lagi peranan yang boleh dapat membentukkan kesedaran nasional dalam kalangan remaja? Bagi saya kan, macam sembang pasal budaya masyarakat tadi. Itu kalau macam orang tua, kampung-kampung kita kan, mesti ada je benda yang orang nak cerita kan. Macam cerita rakyat, cerita lama-lama. Betul. Macam betul. Kedai kopi lah. Kita sembang kan, tengah lipat dia ada baca-baca datang ke, kau nak tahu cerita nak. Kau dah cerita pasal macam pengalaman dia lah, macam mana budaya dia orang dulu. Yang still macam apa nak kata zaman Jepun. Dia still ada amalan budaya tu sekarang. So macam yang saya cakap tadi, kan macam dia mesti teruskan amalan dia orang kan, yang daripada budaya dia orang. So kalau macam anak-anak muda ni, kadang ramai kalau baca-baca cerita dia orang suka dengan cerita. So contohnya dia orang boleh cerita dia orang menarik. Macam budak ni suka dengan cerita zaman dulu. Ni kadang tu ada bosan tapi kadang ada seronok. Kebanyakan seronok. Dan benda tu boleh dia memperkuatkan solidariti kalau kalangan remaja tau. So serius dia boleh mencipta kesedaran akan cinta akan tanah air tu. Tadi orang sedar lah, ambil tiba dari cerita tu. Selain tu Kim, apa yang gimana yang boleh dukung? Selain daripada tempat berkumpul ataupun tempat mengaji dia, buat kelas-kelas banyak kan, apa lagi yang kita rasa dalam masjid ni boleh untuk keadaan musim? Bagi saya, antara peranan yang lain lah, masjid ni dia boleh bekerjasama dengan institusi pendidikan. Masjid dia boleh bekerjasama dengan sekolah, universiti. Boleh? Boleh lah untuk memperkukuhkan pendidikan agama di setiap universiti dan sekolah. So kalau nak buat program ke apa, boleh contact dengan masjid, buat kat sana. Tak pun bagi imam ke, bagi imam ke menerusi untuk buat email di sekolah. Itu pun bekerjasama lah membantu murid-murid dapat ilmu agama sikit. Okey, Hafiz, selain integrasi dan budaya masyarakat, apa lagi peranan dia? Betul kalau macam kalangan remaja ni, orang ni tak duduk diam. So kita kena lah macam adakah program ke rasmi tentang budaya masyarakat ni. Contoh kita boleh buat macam program kegiatan komuniti. Contohnya macam bengkel seni kan. Lepas tu kita ajak budak-budak tu macam lukis-lukis ke. Kalau budak kecil ni kita kena asah dia punya skill untuk ni, ketahui lebih lanjut tentang kita punya budaya. Lepas tu kita boleh buat pameran budaya. Tunjuklah satu budaya macam Orang budaya. kasi tengok benda-benda menarik. Orang tertarik lah. Lepas tu selain itu macam pertukaran budaya dengan antara kelompok etnik lah. Macam kalau macam Melayu, kita boleh kedai pakai baju ni Chongsam ke, baju juga macam sari ke, boleh je. Lepas tu benda ni juga dia boleh memperkukuh integrasi budaya dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan remaja. Gitu. Macam eratkan lah Ah. bahasa semua. Dia boleh meningkatkan penghayatan dan budak ni boleh memahami lah budaya masyarakat itu. Okey lah Kim, macam yang saya mahajian dalam budaya masyarakat. Kita kalau macam peranan masjid pula, apa impak tu boleh bagi kalau dekat kesedaran sosial ni? Impak dia kalau ikutkan banyak lah impak dia kerana masjid ni. Sebab dia bagi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu Islam lah. Dia bagi ni Kim, so lepas yang banyak peranan tadi, ada lagi peranan masjid dalam untuk ni? Saya dah bagi banyak lah peranan tadi. Tapi tak apalah, saya bagi satu lagi. Dalam satu peranan masjid menumpuk
apa? Memupuk apa? Ada. Mengumpul kesedaran nasional. Kesedaran nasional. Saya rasa ni lah peranan masjid dia dapat memberi kesedaran sosial. Masjid ni dia orang boleh mengadakan program-program yang meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan remaja. Ni termasuk semua aspek lah, seperti ceramah, ceramah tentang isu-isu sosial. Kita ceramah berani kan. Beri masjid pun boleh memberi bantuan kemanusiaan dan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Kalau buat ni, remaja ni dia jadi macam ni lah, dia orang ambil iktibar dan sedar diri lah. Sebab ada orang yang susah dari dia orang. So ni lah, remaja ni dia orang akan tahu bahawa tanggungjawab mereka tak hanya terhad kepada diri sendiri, dan ada orang lain juga yang perlukan bantuan. Jadi dia orang akan sedar lah. Okey Hafiz, ada apa-apa lagi Hafiz nak tambah tentang poin Hafiz tadi dalam peranan tadi? Ada. Iaitu macam lagi. Okey. Kalau macam remaja ni dia terlibat dalam program-program sekarang dia dulu berlipat dengan menitik beratkan aspek budayaan dan kesedaran nasional tau. Sebenarnya dia juga boleh bagi pengalaman langsung. Macam kita nak bagi budak ni dia dekat apa ni? Dia nak balik? Bagi program ke? Bukan ni yang bagi budak-budak ni sedar daripada awal. Latih diorang Latih diorang daripada awal itu. And then macam kalau pembentukan bulan belia ni pula, dia boleh bukan latih, dia boleh latih sejurus dia lagi mendalamkan tau ilmu remaja zaman sekarang tentang budaya masyarakat. Contohnya kau buat program pertukaran budaya antara sekolah-sekolah. Dia mendorong integrasi budaya masyarakat dalam kalangan remaja. Dan dia juga boleh membina jaringan sosial yang melintasi sebarang etnik. Dan akhir sekali macam kita tahu negara kita ni negara sebagai bangsa, dia boleh merampakkan hubungan antara kaum. So, itulah. Contoh akhir saya.